Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB akan mengemukakan cadangan mengenai urusan kajian semula persempadanan kawasan pilihan raya di Sarawak kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Premier Sarawak merangkap Presiden PBB, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johidun Openg berkata, parti itu mempunyai jawatan kuasa khusus untuk melihat urusan persempadanan semula tersebut. Walau bagaimanapun, katanya PBB hanya membuat cadangan dan keputusan muktamad adalah bergantung sepenuhnya kepada SPR. Oh, no. Kita masih mengikut Westminster. Westminster does not follow the population one to one. No. Kalau tidak, kawasan luar bandar yang populationnya kecil, they got no representation. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke dataran Ibu Pertiwi di Kuching. Semalam pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh dalam satu kenyataan berkata SPR sedang mempertimbang dan meneliti untuk melaksanakan urusan kajian semula persempadanan di Sarawak. Beliau berkata urusan kajian semula persempadanan terhadap bahagian pilihan raya sedia ada hanya boleh dilaksanakan selepas tamat tempoh 8 tahun dari tarikh siapnya kajian terdahulu atau apabila terdapat pindaan ke atas komposisi bilangan keanggotaan Ahli Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Bagi Sarawak, urusan kajian semula persempadanan terdahulu selesai dijalankan pada 2015. Sementara itu, Premier optimis dataran Ibu Pertiwi beserta tiang Ibu Pertiwi mampu menjadi satu lagi tarikan di Bandaraya Kuching. Tiang bendera setinggi 99 meter itu merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara serta mendapat pengiktirafan dari The Malaysia Book of Record. Hospital Sibu akan mendapat sebuah mesin pengimejan Resonant Magnetic MRI tahun hadapan. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang Ming Ti, mesin bernilai lebih RM2 juta itu diderma oleh Yayasan Jantung Sarawak. And the Ministry of Health has also approved the upgrading of the existing site, the room at Sibu Hospital, to facilitate the smooth installation and operation of this refurbished new MRI machine. And the project is scheduled to start early next year, and we predict it will complete in about 5 months' time to install the machine. Jelasnya lagi, projek itu adalah sebahagian komitmen kerajaan untuk menambah baik sistem kesihatan di Sibu. Dengan adanya mesin itu kelak, ia akan membawa manfaat besar kepada penduduk Sibu, Mukah, Kapit dan sekitarnya kerana mereka tidak lagi perlu ke tempat lain untuk mendapatkan perkhidmatan MRI. Dalam pada itu, Datuk Michael Tiang meminta rakyat di Sarawak tidak panik dengan laporan peningkatan kes positif COVID-19. Katanya, walaupun berlaku peningkatan, situasi ketika ini masih terkawal dan tidak membebankan fasiliti kesihatan. Beliau berkata demikian di Sibu. Limpahan pembangunan yang dinikmati oleh rakyat Limbang hari ini adalah hasil keprihatinan kerajaan negeri yang mahu melihat daerah itu terus berkembang maju. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad berkata walaupun Limbang terletak di utara Sarawak namun pembangunannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemajuan yang dikecapi sehingga kini menjadikan Limbang sebagai destinasi pilihan pelancong. Beliau yakin Limbang akan terus berkembang dipacu pelbagai projek pembangunan berpaksikan rakyat. Kunjungan ke Bario sememangnya meletihkan sekiranya menggunakan laluan darat yang terpaksa memakan masa lebih 12 jam. Walau bagaimanapun, segala keletihan hilang serta-merta sebaik tiba di Bario dengan disajikan pemandangan indah dan cuaca sejuk menyamankan. Ikuti perkongsian daripada Rosalina Rosli. Di Bario, pelancong atau pengunjung tidak perlu bimbang tentang penginapan kerana di sini terdapat kira-kira 200 inap desa yang diusahakan penduduk tempatan. Pesona alam semula jadi, keramahan penduduknya serta hospitaliti yang selesa, faktor kehadiran ramai pengunjung luar negara termasuk dari Semenanjung dan masyarakat Sarawak sendiri untuk berkunjung dan bercuti di Bario.
Peningkatan pelancong saban tahun ternyata membuka peluang untuk masyarakat Bario mengusahakan inap desa sekaligus membantu menjana pendapatan penduduk. Kalau orang sekarang lah, purata mungkin dalam 30 orang lah sebulan. Ya, kira sehari memang ada satu lah. Macam itulah purata. Dalam atau luar negara? Kalau itu dia dalam negara. Untuk setakat ini dalam negara. Kalau yang luar negara sebab dia orang ikut musim lah, musim cuti macam kalau orang Europe dia orang sama holiday bulan 7 bulan 8 baru ramailah dia orang. Inap desa yang banyak dengan ada yang diusahakan pengusaha Muslim bukan satu-satunya faktor memudahkan penginapan di Bario. Malah pengunjung berpeluang menikmati keunikan makanan tempatan dan yang pasti ada yang menyediakan makanan halal untuk pengunjung Muslim. Package termasuk touring, sightseeing around Bario. Ada juga yang nak minta contoh pergi jungle trekking, hiking. Pergi ke Gunung Murud, Batu Lawe, macam inilah. Tidak jauh dari inap desa tempat kami tinggal, bangkai sebuah pesawat tinggalan tentera udara di Raja Scotland yang mendarat dan terbabas pada tahun 1964. Ia menjadi salah satu tarikan di Bario yang disulami Bukit Bukau dan pesona sawah padinya memukau pengunjung untuk datang kali kedua. Ini kali kedua saya sampai Bario lah. Walaupun kita get away from the town, tapi sini internet dia ada, Connect Me ada, electricity ada yang 24 hours. Yang paling penting water heater lah. Kan ini Bario ni sejuk kan. Dalam pada itu, Javiani Lawai berharap kerajaan dapat menaik taraf Jalan Bario agar lebih ramai pengunjung datang ke Bario, tidak hanya bergantung pada perkhidmatan udara yang sering kali penuh, terutama jika ada aktiviti kerakyatan di Bario. Kalau harapan untuk ikut pelancongan, harap itulah terutama memang jalan raya lah kita minta supaya senang akses orang masuk. Lagipun sekarang pun airport pun ada extend supaya kita boleh accommodate ramai lagi penumpang ikut kapal terbang sebab flight selalu full. Bagi yang mahu lari seketika dari hiruk pikuk bandar dan inginkan kelainan dalam percutian, Bario yang disifatkan sebagai syurga di hujung Sarawak, destinasi wajib untuk dilawati. Rosalina Rosli, RTM. Hospital Miri meminta orang ramai untuk tampil mendemar darah. Timbalan Pengarah Perubatan Hospital Miri, Dr. Francis Heng Eng Kai berkata, walaupun bekalan darah adalah mencukupi ketika ini, namun kekurangan sering berlaku untuk jenis-jenis darah tertentu. Menurut Dr. Francis, selain untuk kegunaan pesakit di Miri, Hospital Miri juga sering diminta untuk membekalkan darah ke Sabah. Ini memandangkan populasi penghidap thalassemia di negeri itu adalah tinggi dan memerlukan bekalan darah mencukupi. Beliau berkata demikian pada kempen Derma Darah 2024 Anjuran Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSCA di Miri. Pada tahun lepas, Hospital Miri berjaya mengumpul kira-kira 9,682 pint darah daripada kira-kira 14,000 penderma aktif. Tahun lepas juga seramai 1,812 penderma baharu direkodkan di Miri. Seperti tahun sebelumnya, tahun ini Hospital Miri masih menyasarkan kutipan 10,000 pint darah. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dari Sungai hingga Sagara, Palestin pasti merdeka.